Sebagai pengenalan, struktur organisasi menentukan siapa yang bekerjasama. Ini adalah cara pengurus merancang syarikat mereka untuk mencapai misi dan matlamat organisasi mereka. Komunikasi organisasi mengalir melalui strukturnya yang mempengaruhi tingkah laku, hubungan manusia serta prestasi. Kajian ini akan membincangkan tentang reka bentuk organisasi bagi dua organisasi multinasional yang terdiri daripada organisasi perkilangan iaitu syarikat IKEA dan organisasi perkhidmatan iaitu Axiata Group Berhad. Bagi syarikat yang pertama, syarikat IKEA. IKEA merupakan syarikat swasta Sweden yang mula beroperasi sejak tahun 1943 lagi. Pengasas IKEA ialah Ingvar Kamprad. Budaya syarikat IKEA adalah kebersamaan atau togetherness, kesedaran kos atau cost consciousness, hormat atau respect, dan kesederhanaan atau simplicity. Produk-produk yang ditawarkan IKEA termasuklah perabot, bilik mandi, dapur, aksesori dan banyak lagi. Misi IKEA ialah menawarkan pelbagai produk perabot rumah yang dirancang dengan baik dan berfungsi dengan harga yang sangat murah sehingga sebanyak mungkin orang mampu membelinya. Visi pula mewujudkan kehidupan seharian yang lebih baik bagi ramai orang. Axiata Group Berhad pula merupakan syarikat komunikasi terkemuka di Malaysia maupun ASEAN, merupakan pemegang saham terbesar di Malaysia dan antara negara yang terlibat melanggan Axiata Group Berhad termasuklah Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, Kemboja, Nepal, India dan Singapura. Axiata juga merupakan salah satu kumpulan telekomunikasi terbesar di Asia. Visi dan misi mereka pula untuk menjadi juara digital menjelang 2022 dan meluaskan pelanggan di serata Asia. Reka bentuk organisasi digunakan untuk melaksanakan matlamat dan strategi serta menentukan kejayaan sesebuah syarikat. IKEA direka bentuk untuk menggunakan struktur organisasi hierarki kuasa iaitu melibatkan struktur rata. Hal ini kerana IKEA ingin membangunkan sikap pekerja yang lebih menunjukkan penglibatan dalam melaksanakan kerja. Bagi Axiata, reka bentuk organisasi yang digunakan adalah melibatkan pengkhususan. Memandangkan Axiata mempunyai pecahan di negara-negara Asia, peranan bakal dipecahkan mengikut bahagian, jabatan yang mewakili produk tertentu, perkhidmatan, pelanggan dan lokasi geografi syarikat. Axiata memilih pengkhususan kerana produk dan perkhidmatan Axiata adalah berbeza di setiap negara-negara Asia dan ia memerlukan kesesuaian mengikut budaya dan geografi. Strategi organisasi yang digunakan oleh kedua syarikat IKEA dan Axiata ialah analisis kekuatan portal. Bagi IKEA, yang pertama, persaingan kompetitif adalah tinggi kerana kewujudan industri perabot jenama lain yang menyebabkan persaingan tinggi. Seterusnya, daya tawar pembeli juga tinggi kerana terdapat ratusan pengeluar perabot di peringkat tempatan dan antarabangsa yang menjual produk perabot yang sama. Daya tawar pembekal juga tinggi. Pembekal mempunyai ratusan pilihan untuk menjual bahan mentah mereka seperti kayu kepada pengeluar perabot tempatan dan antarabangsa yang berbeza. Ancaman pesaing baru tinggi. Ia tidak memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan modal kecil mencukupi untuk membuat perabot. Dan akhir sekali, tiada ancaman produk gantian kerana perabot adalah keperluan dalam kehidupan manusia. Bagi Axiata, persaingan kompetitif tinggi kerana pesaing menggunakan jumlah wang yang banyak untuk bersaing dalam pasaran. Daya tawar pembeli tinggi juga kerana pengguna mempunyai banyak pilihan untuk memilih dan membuat perbandingan. Seterusnya, daya tawar pembekal bergantung kepada import dari pembekal luar negara yang terhad untuk sumber peralatannya. Ancaman pesaing baru adalah tinggi kerana industri telekomunikasi memerlukan modal besar terutama untuk syarikat permulaan. Ancaman produk gantian pula juga tinggi kerana industri telekomunikasi menghadapi ancaman dari industri pengganti melalui kemajuan teknologi. IKEA mempunyai struktur organisasi yang unik. Secara khusus, di seluruh dunia, sebilangan besar syarikat beroperasi di bawah tanda dagangan IKEA. Semua franchise IKEA bebas daripada kumpulan IKEA Inter. Sebilangan besar franchise dimiliki dan dikendalikan oleh Inka Group. IKEA menggunakan struktur fungsional di mana syarikat menghasilkan barang atau perkhidmatannya dengan jumlah yang besar dan dengan kos yang rendah.
Lebih-lebih lagi, boleh dikatakan bahawa syarikat IKEA berjaya menggunakan struktur fungsional yang mempunyai objektif utama pengembangan sikap yang sesuai dengan pekerja. Struktur pembahagian telah digunakan untuk membentuk struktur organisasi Axiata. Axiata dari sudut lain telah membentuk perpecahan di negara-negara Asia berdasarkan perkhidmatan, pasaran dan harapan pengguna serta pembagian proses. Hasil daripada perancangan ini, setiap jabatan dapat memfokuskan fungsi utamanya. Fokus struktur organisasi adalah pada pekerjaan, pembahagian industri dan koordinasi tugas. Hai, saya Nur Ainur Yakin binti Muhammad Rizwan, bernombor matrik A176634. Apa itu persekitaran organisasi? Persekitaran organisasi adalah elemen yang berada di luar batasan organisasi dan berpotensi untuk mempengaruhi organisasi. Dalam aspek sumber manusia, IKEA telah menggunakan buruh kanak-kanak dalam sektor pekerjaannya. Ekoran itu, IKEA telah dikritik teruk secara umum oleh masyarakat dan ini memberikan impak kepada operasi perniagaan mereka kerana isu buruh kanak-kanak adalah salah di sisi undang-undang. Selain itu, dalam aspek pemerintahan, IKEA bergantung kepada hubungan yang baik dengan sesebuah negara agar perniagaan mereka tetap stabil kerana jika sebaliknya yang berlaku, kewangan mereka akan dipertaruhkan. Seterusnya, penggunaan teknologi sangat memberi kesan positif kerana ia meningkatkan pemasaran dan jualan mereka hasil daripada penggunaan katalog digital. Manakala bagi Axiata pula, semua aspek ekonomi perlu dianalisis dengan teliti kerana kesilapan dalam anggaran ekonomi boleh mendorong peningkatan dalam kos-kos projek mereka. Tetapi, tidak bagi aspek teknologi kerana perubahan teknologi iaitu dari line 2G ke 3G dan 3G ke LTE telah meningkatkan kelajuan internet dengan lebih pantas, namun dengan harga yang berpatutan. Ini telah mendorong kepada peningkatan terhadap kepuasan pelanggan mereka. Untuk hubungan antara organisasi, pertama dahulu syarikat IKEA. Kejayaan IKEA adalah kerana komunikasi dan pengurusan hubungannya dengan pembekal dan pengeluar bahan untuk mendapatkan harga yang baik. IKEA adalah peruncit dengan jumlah yang sangat tinggi. Ia membeli produk dari lebih daripada 1,800 pembekal di 50 negara dan menggunakan 42 pejabat perkhidmatan perdagangan di seluruh dunia untuk menguruskan hubungan pembekal. Mereka merundingkan harga dengan pembekal, memeriksa kualiti bahan dan mengawasi keadaan sosial dan kerja. Walaupun IKEA memupuk persaingan antara pembekal untuk memastikan ia memperoleh harga dan bahan terbaik, syarikat juga membuat komitmen kepada pembekal dengan menandatangani kontrak jangka panjang sehingga menurunkan harga produk jauh lebih rendah. Komitmen Axiata untuk mencipta nilai jangka panjang berkepentingan di seluruh jejak serantau di ASEAN dan Asia Selatan. Penglibatan berterusan dengan pihak berkepentingan yang dilakukan melalui pelbagai saluran. Bagi Axiata, pemegang saham memberikan mereka modal kewangan yang diperlukan untuk mengekalkan pertumbuhan. Axiata akan mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk bertemu dan bertanggungjawab kepada pemegang saham. Juga menganjurkan roadshow pelabur dan mesyuarat analisis untuk melibatkan pemegang saham mengenai perkembangan korporat semasa. Hai, nama saya Nur Syahda Ahmad Jamil, bernombor matrik A175868. Hari ini saya akan menceritakan tentang teknologi penghilangan dan perkhidmatan serta persekitaran antarabangsa untuk IKEA dan Axiata. Bagi teknologi penghilangan dan perkhidmatan, IKEA telah menyediakan aplikasi IKEA Place bagi memudahkan pelanggan membeli belah secara atas talian. Kelebihan aplikasi ini adalah apabila ia membolehkan penggunanya meletakkan replika maya perabot IKEA pilihan mereka di kediaman yang sebenar dengan bantuan teknologi AR. IKEA menggunakan perisian sistem pengurusan gudang WMS. Teknologi ini dapat menyediakan platform untuk pusat pengagihan IKEA Malaysia. Menyelaras interaksi robotik individu, teknologi gudang dan pekerja bagi menyediakan proses pemenuhan pesanan yang berkesan. IKEA juga turut menggunakan e-wheel untuk memahami dan menilai kesan persekitaran produk. E-wheel mempunyai beberapa pusat pemeriksaan yang terbahagi kepada 5 fasa iaitu bahan mentah, pembuatan, pengedaran, penggunaan dan proses akhir. Untuk Axiata pula, memandangkan Axiata merupakan syarikat telekomunikasi, mereka memerlukan teknologi canggih untuk menjalankan perniagaan mereka.
Untuk memanfaatkan penggunaan teknologi, syarikat telah mengambil alih syarikat strategik seperti A.co dan membina unit perniagaan baru yang dikenali sebagai Axiata Digital. Syarikat menyediakan penyelesaian dalam sektor perkhidmatan menara dari segi penyewaan menara, lokasi tenaga transmisi dan operasi penyelenggaraan. Struktur khas A.co mempunyai penyelesaian inovatif seperti monopol estetik, tiang lampu dan tiang pemasangan cepat dengan tujuan mengurangkan kesan visual kepada alam sekitar dan pada masa yang sama menawarkan sokongan liputan di kawasan bandar. Axiata Digital Berhad yang dibina membolehkan syarikat bertindak balas dalam perubahan evolusi industri komunikasi dan perubahan tingkah laku pengguna dari luar talian ke dalam talian. Ia memfokuskan kepada perkhidmatan digital seperti hiburan, perdagangan, wang dan pengiklanan. Melalui Axiata Digital ini, syarikat dapat memperluas portfolio perkhidmatannya untuk memenuhi pelanggan dalam talian yang menggunakan telefon pintar, tablet, laptop dan sebagainya. Bagi Persekitaran Antarabangsa, IKEA beroperasi melalui franchise di 41 buah negara dan syarikat mempunyai sekurang-kurangnya 389 pembekal di 48 buah negara. IKEA telah membangunkan tata kelakuan untuk pembekal yang dipanggil IWAY. Standard IWAY mengatakan syarat minimum syarikat untuk pihak pembekal berkenaan alam sekitar, buruh, suasana kerja. Antara syaratnya ialah pembekal tidak boleh mengambil buruh kanak-kanak, buruh paksa, tiada diskriminasi terhadap pekerja dan sebagainya. Pihak pengurusan syarikat akan selalu mengunjungi pembekal untuk memeriksa jika bahan yang diterima daripada pembekal mengikut standard IWAY yang ditetapkan. IKEA telah bekerjasama dengan usahawan sosial antaranya di India, Thailand, Vietnam, Uganda dengan berkongsi pengetahuan tentang reka bentuk produk, pengeluaran, pengurusan alam sekitar, ekspor dan banyak lagi. Semua produk yang dibuat oleh usahawan sosial adalah buatan tangan dan mempunyai sumber yang terhad. Bagi Axiata pula, Axiata merupakan syarikat multinasional yang beroperasi di 11 buah negara di ASEAN dan Asia Selatan. Syarikat menjalankan program pembangunan vendor Axiata dengan menyediakan rakan kongsi dengan latihan tambahan, kewawasan perniagaan dan peluang rangkaian untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan perkara ini dapat memberi kesan kepada kehidupan lebih 10,000 individu yang bekerja di rantaian bekalan syarikat. Kewujudan telco digital Axiata di 6 negara ASEAN dan Asia Selatan membolehkan syarikat menyumbang kepada pembangunan lestari melalui perubahan kesan ekonomi dan mewujudkan nilai di pasaran dan komuniti yang diterajui oleh syarikat. Axiata membuat pelaburan di setiap negara meliputi kawasan tempatan industri, telekomunikasi, infrastruktur rangkaian, penciptaan pekerjaan dan pengembangan bakat, pemeliharaan alam sekitar dan sumbangan kepada masyarakat. Budaya dalam organisasi amat penting dalam sesebuah syarikat. Budaya kerja dalam organisasi IKEA bermulanya dari pengasas IKEA iaitu Ingvar Kamprad. Pertama, IKEA mempraktikkan tahap tidak formal yang tinggi di mana syarikat IKEA telah mengambil perhatian yang khusus mengenai sikap kerendahan hati dalam melakukan tugas. Seterusnya, IKEA juga mempraktikkan budaya kebersamaan dan sentiasa bersemangat. Dalam konteks ini, IKEA sentiasa bersatu dan bergerak sebagai satu pasukan dalam syarikat mereka. Ini kerana mereka percaya bahawa amalan kebersamaan mampu mencapai misi dan objektif syarikat. Tidak ketinggalan juga, IKEA turut mempraktikkan kepimpinan melalui teladan kerana bagi mereka, kepimpinan melalui teladan dapat membentuk diri pekerja supaya efektif dalam menjalankan tugas. Terakhir, IKEA juga turut mempraktikkan budaya memberi dan menerima tanggungjawab. Hal ini jelas dilihat apabila IKEA sangat terbuka untuk memberi peluang kepada mana-mana pekerjanya yang kreatif dan berpotensi dalam mengembangkan kemahiran melebihi tahap keselesaan yang mereka ada sekarang. Manakala bagi Axiata pula, mereka mempraktikkan budaya integriti di tempat kerja. Axiata sentiasa menerapkan nilai teras UIEP mereka dalam etika dan prestasi kerja yang tinggi. Jelas kita lihat di mana pada tahun 2020, Axiata telah mengadakan satu siri bengkel UIEP untuk kesemua pekerja mereka di seluruh kumpulan. Axiata juga sentiasa menunaikan janji yang telah dilakukan tepat pada masanya. Amalan dan budaya ini diamalkan oleh Axiata supaya mereka mendapat kepercayaan daripada pihak berkepentingan mereka. Budaya dalam Axiata dapat digambarkan dengan lebih jelas lagi berdasarkan salah satu daripada anak syarikat Axiata iaitu Celcom yang beroperasi di Malaysia.
Cellcom telah mengadaptasikan budaya kerja agile dalam organisasi. Melalui budaya kerja ini, mereka dapat membentuk suasana persekitaran kerja yang lebih kolaboratif dalam kalangan pekerja dan membentuk sebuah pasukan yang boleh bertindak secara sendiri. IKEA adalah salah satu peneraju inovasi dunia dan mereka terus-menerus mencari tahu apa yang dibelanjakan oleh pelanggan mereka dan menggunakan ini untuk mengembangkan cadangan perkhidmatan baru dan peningkatan tahap inovasi. IKEA menghasilkan dan menjual perabot dan aksesori rumah yang siap dipasang. Ia terkenal dengan reka bentuk seni bina moden serta komitmennya terhadap pengembangan produk yang berterusan, perincian operasi dan pengurusan kos. Antara inovasi dan perubahan yang dilakukan oleh Makmal Digital Axiata adalah dengan menjadi penyedia perkhidmatan atau penyelesaian perisian inovatif di Asia yang mengkhususkan pada perkhidmatan dan penyelesaian digital dan IT yang berfokus pada telco untuk membantu perniagaan berjaya dalam era digital. Makmal Digital Asia menggabungkan pelbagai teknologi untuk menawarkan nilai dan pengalaman perniagaan sebenar bagi pelanggannya melalui pengalaman reka bentuk digital yang konvergen, platform baru dan aset yang dapat digunakan semula. Inovasi dan perubahan seterusnya yang dilakukan oleh Axiata ialah dengan berkolaborasi dengan Telenor Group. Telenor Group adalah syarikat telekomunikasi terkemuka di seberang Nordik dan Asia. Hasil daripada dua gabungan syarikat itu, maka terhasillah syarikat telekomunikasi yang akan menjadi pemacu perubahan negara ke arah masyarakat digital berpendapatan tinggi. Perkara ini selaras dengan usaha kerajaan Malaysia untuk mempercepatkan pembangunan 5G dan memberikan pengalaman dan perkhidmatan jalur lebar berkualiti tinggi. Sebagai kesimpulan, organisasi melayani orang ramai dengan menyediakan pelbagai jenis barang dan perkhidmatan untuk meningkatkan kehidupan individu atau komuniti. Boleh dimulakan bahawa organisasi menggunakan sistem kawalan pengurusan untuk mempengaruhi tingkah laku pekerja ke arah yang betul dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, tingkah laku pekerja sukar untuk diarahkan dengan cara yang diinginkan, terutamanya jika tujuan individu tidak sesuai dengan matlamat organisasi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.